Bertemu kembali rentasan berita edisi 836 bersama saya Zawazi Yusof dan antara paparan utama malam ini. Kerajaan angkuh tidak peduli sentimen rakyat. UMNO cuba menegakkan benang basah. Vaksin dari pelbagai pengeluar, adakah wujud perbezaan? Nak parlimen dibuka, dapat solat hajat kudeta. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apakah hadiah paling mahal yang rakyat dapat setelah Tan Sri Muhyiddin Yassin dan gerombolan tebuk atap berkuasa selama 1 tahun? Pengampu bersorak di media sosial seolah-olah Perikatan Nasional sudah berjaya besar. Betul, mereka berjaya mengenakan hukuman baharu ke atas rakyat setelah gagal menangani pandemik COVID-19. Menurut Ordinan Darurat Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit, pindaan 2021 yang baru diwaktakan mulai 11 Mac 2021, kompaun terhadap individu yang gagal mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan PKP boleh dikenakan sehingga RM10,000. Sebelum ini, kompaun kepada individu adalah pada kadar RM1,000. Sementara itu, bagi syarikat yang gagal mematuhi SOP PKP pula, bakal dikenakan denda sehingga RM50,000. Pengerusi Pakatan Harapan yang juga Presiden Keadilan, Datuk Seri Anwar Ibrahim menggesa kerajaan mempertimbangkan semula denda RM10,000 bagi kesalahan melanggar prosedur operasi standard atau SOP COVID-19. Anwar berkata biasanya denda lebih memangsai rakyat marhain, tetapi kepada golongan elit keadaan tidak sedemikian. Kita kesal kerana yang akan menjadi mangsa selalunya keluarga miskin. Dan apa keutamaannya? Kalau kita nak tegas kawal pertahan Perintah Kawalan Pergerakan, saya setuju, tetapi denda begini hanya membebankan rakyat. Banyak kes yang kita tahu melibatkan orang besar, atasan, darjat tinggi tidak dikenakan denda. Kalau dikenakan ada runding. Kalau orang bawah maksimum hukumannya, katanya dalam satu siaran media baru-baru ini. Bila menegaskan bahawa Kerajaan Perikatan Nasional mendengar rintihan rakyat dalam suasana yang mencabar ini, bukannya menunjukkan kuasa menaikkan denda. Saya tidak mengerti mengapa kerajaan ini angkuh serta tidak mempedulikan langsung sentimen rakyat. Saya tidak pandang ringan keselamatan dan kesihatan rakyat diutamakan. Kita tidak nampak usaha menangani kemiskinan, pengangguran sehebat mereka meluluskan kontrak baharu, sehebat mereka mengenakan hukuman baharu, ujarnya. Bila mendakwa peraturan bertukar ikut selera, tetapi jumlah yang positif bertambah berbanding jumlah dulu, walaupun peraturannya jauh lebih longgar. Hanya buat ikut kepentingan politik, mahu tunjuk keadaan gawat isytihar darurat. Sekarang sudah darurat, sekolah boleh buka, hanya parlimen tidak boleh bersidang. Beliau menasihatkan Agha Muhyiddin mengambil iktibar daripada Yang di-Pertuan Agong yang telah memberi tafsiran yang betul tentang darurat dan tidak menghalang parlimen. Sehubungan itu, Anwar berpendapat parlimen perlu segera bersidang untuk membincangkan perkara-perkara penting agar peraturan tidak hanya dibuat oleh segelintir manusia yang memiliki kuasa sahaja. Sementara itu, Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng berkata, beliau telah meminta Biro Bantuan Guaman DAP untuk mengkaji cara membela rakyat terhadap kenaikan hukuman melanggar sekatan PKP yang keras dan melampau itu. Daripada pendekatan mendidik, kerajaan memilih untuk menggunakan pendekatan retributif atau menghukum terhadap mereka yang melanggar PKP. Ini adalah langkah salah kerana pendekatan menghukum tidak berkesan untuk membendung peningkatan kes COVID-19 tetapi akan menyebabkan masalah keuangan kepada mereka yang melanggar, terutama yang datang dari kumpulan berpendapatan rendah yang sudah menderita dari kemelesetan ekonomi sekarang, katanya dalam satu kenyataan. Beliau turut mengecam amalan 2 darjat antara seorang menteri dan rakyat dalam penguatkuasaan undang-undang. Pelaksanaan penuh 3T iaitu saringan, pengesanan semua kontak rapat pesakit positif COVID-19 dan rawatan diperlukan. Tidak perlu memaksa rakyat sehingga menjurus kepada masalah keuangan apabila hukuman tersebut sepatutnya ditetapkan bukan berdasarkan
bukan pada golongan kaya tetapi pada kemampuan golongan miskin untuk membayarnya, ujar Guan Eng. Beliau menganggap Kerajaan Perikatan Nasional menyalahkan rakyat atas peningkatan kes COVID-19 baru-baru ini yang menjadikan Malaysia sebagai negara terburuk terkesan di ASEAN. Walaupun sebab sebenarnya adalah atas kegagalan, teladan buruk kepimpinan dan salah urus oleh para Menteri Perikatan Nasional. Tegasnya, Ketua Biro Undang-Undang DAP dan Ahli Parlimen Bukit Gelugu, Ram Kapal serta Ahli Parlimen Bruas, Ngeh Kuham akan mengkaji pindaan dalam pelaksanaan kenaikan hukuman yang tidak lagi keperluan untuk waran bagi melihat bagaimana kita dapat menyelamatkan rakyat Malaysia dari masalah keuangan. Menyelesaikan isu rakyat bukan setakat menulis retorik yang disulam ayat Al-Quran dan hadis, tetapi merangka pelan yang mampu dijalankan dengan mempertimbangkan kepentingan rakyat. Hendak ke mana kalian mahu membawa keangkuhan itu tatkala rakyat sedang sengsara? Bekas Timbalan Menteri Pendidikan Teo Nii Cheng akan mengambil tindakan undang-undang terhadap tuduhan bahawa beliau telah mengeluarkan arahan untuk menukar kandungan buku teks sejarah tingkatan 4. Beliau berkata tuduhan tersebut telah dibuat oleh Timbalan Pengerusi Sekretariat NGO Tolak BST4, Datuk Yazid Osman dalam FB Live yang dihoskan oleh Pemuda UMNO baru-baru ini. Sepanjang berkhidmat di Kementerian Pendidikan Malaysia, saya dan pegawai-pegawai di Pejabat Timbalan Menteri Pendidikan tidak pernah terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam penyediaan draft dan kerja percetakan buku-buku teks, apatah lagi arah untuk mengubah kandungan buku sejarah. Ternyata sumber yang dinyatakan oleh Datuk Yazid sendiri mendatangkan keraguan melampau. Kesemua tuduhan Datuk Yazid Osman adalah tidak berasas, berniat jahat dan tidak munasabah, kata Nii Cheng. Beliau akan berbincang dengan peguam untuk mengambil tindakan undang-undang bagi mempertahankan reputasi dan kredibilitinya semasa menjalankan tugas sebagai Timbalan Menteri Pendidikan. Terdahulu bekas Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik telah menjelaskan tentang proses bagaimana buku teks tersebut disediakan. Setelah penjelasan Mazli, Kementerian Pendidikan Malaysia pula tampil untuk memberi penjelasan. Minggu lalu, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Datuk Ashraf Wajdi Dasuki menuduh Pakatan Harapan memanipulasi fakta sejarah dengan mengagungkan komunis dalam buku teks tersebut sebagai pejuang kemerdekaan semasa pentadbirannya selama 22 bulan. Sementara itu, pada 26 Februari lalu, Mazli berkata beliau telah mendapat nasihat daripada peguamnya dan mengarahkan untuk menghantar surat tuntutan kepada Ashraf di atas kenyataan fitnah yang telah dikeluarkan. Budaya politik fitnah jahat ini perlu dihentikan kerana ia sedikit pun tidak menguntungkan rakyat. Sepatutnya sekarang ahli politik perlu fokus bantu rakyat dan memulakan budaya politik khidmat, bukan mencari salah, menuduh dan memfitnah sesuka hati, tegas Mazli. Beliau percaya rakyat Malaysia muak dan tidak suka dengan budaya politik begini, apatah lagi ia boleh menggugat perpaduan kaum di negara ini. Saya harap tindakan ini menjedarkan semua pihak, tidak kira dari parti mana. Budaya fitnah jahat berunsur perkauman perlu segera dihentikan, apatah lagi ia melibatkan pendidikan negara, pendidikan anak-anak kita, katanya. Mengulas mengenai forum yang diadakan itu, Mazli berkata beliau tidak dijemput untuk menyertainya. Jika saya dijemput, sudah tentu saya akan hadir, kata Mazli. Bagaimanapun, Mazli berkata beliau bersedia untuk berdialog dengan Ashraf dan panel pakar secara live. Beliau berkata, saya ingin menjemput Dr. Ashraf Wajdi untuk bersemuka dengan saya dalam dialog terbuka. Saya juga mengalu-alukan jika ada pihak media bebas yang sudi menganjurkan sesi ini secara live. Sesi dialog ini juga boleh dihadiri oleh panel pakar rujuk kurikulum serta wakil dari KPM untuk memberikan pandangan mereka berkaitan tata cara dan prosedur penerbitan buku teks KSSM. Beliau mengajak semua pihak agar sama-sama merungkai isu ini dan mendengar pandangan dari pihak yang tepat. Sudah sampai masanya. Budaya fitnah jahat dan tidak berasaskan fakta begini kita hentikan dan gantikan dengan budaya dialog terbuka biar rakyat menilai secara adil dan seimbang, ujar Mazli. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, semua proses penerbitan telah dipatuhi bagi menjamin kualiti buku teks termasuk ketepatan fakta. Pada 24 Februari 2018, DSKP KSSM Sejarah Tingkatan 4 telah diteliti, disemak dan diperakui sah oleh panel pakar rujuk kurikulum sejarah dan buku teks sejarah KPM. Mereka adalah pakar sejarah seramai 7 orang daripada pelbagai pengkhususan dan kaum. Kandungan DSKP KSSM Sejarah Tingkatan 4 adalah berpandukan laporan jawatan kuasa khas mengkaji kurikulum sejarah dan buku teks sejarah Sekolah Menengah KPM 2011-2012.
Buku itu disahkan pada 24 April 2018 iaitu semasa UMNO, Barisan Nasional masih berkuasa. Jabatan kuasa yang mengkaji kurikulum sejarah juga ditubuhkan dalam era UMNO, Barisan Nasional. Bagaimana tiba-tiba Pakatan Harapan pula yang salah? Malaysia telah menerima penghantaran pertama vaksin COVID-19 yang dihasilkan secara bersama oleh firma Pharmaceutical Amerika Syarikat Pfizer dan syarikat Jerman BioNTech pada 21 Februari lalu. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan telah dimulakan pada 26 Februari dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri penerima suntikan vaksin pada hari tersebut bersama-sama petugas Barisan Hadapan. Muhyiddin dilaporkan berkata program vaksinasi COVID-19 akan dilaksanakan di seluruh negara melibatkan 3 fasa iaitu dengan fasa pertama membabitkan golongan petugas Barisan Hadapan yang akan bermula 26 Februari sehingga April depan. Fasa kedua adalah kepada kumpulan berisiko tinggi yang akan bermula pada April sehingga Ogos, manakala fasa terakhir melibatkan golongan dewasa berusia 18 tahun ke atas bermula Mei 2021 dan dijangka selesai pada Februari tahun depan. Lapor benarnews.org. Warga asing di dalam negara termasuk pendatang tanpa izin dan pelarian juga akan menerima vaksin secara percuma. Dilaporkan Malaysia telah berjaya mendapatkan akses bekalan vaksin sebanyak 66.7 juta dos melalui fasiliti COVAX dan pembelian awal daripada 5 pengeluar vaksin COVID-19. Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Tan Sri Nur Hisham Abdullah menyatakan bahawa National Pharmaceutical Regulatory Agency NPRA telah menerima dosia daripada 3 pengeluar iaitu untuk vaksin Sinovac keluaran China, Sputnik V dari Rusia dan Oxford AstraZeneca buatan Sweden, United Kingdom. Beliau berkata bahawa 3 vaksin itu juga berkemungkinan akan diberikan kelulusan bersyarat untuk penggunaan dalam negara. NPRA masih menjalankan penilaian kepada keberkesanan dan kesan samping, terutama kajian fasa 3 klinikal vaksin-vaksin terbabit. Kita telah beri maklum balas supaya mereka boleh menjawab dan membentangkan persoalan sebelum mendapat kelulusan dan kita juga mungkin beri kelulusan bersyarat, kata Nur Hisham seperti dipetik. Bagaimanapun setakat ini hanya 1 pengeluar iaitu Pfizer BioNTech sahaja yang telah memperolehi kelulusan bersyarat daripada pihak berkuasa kawalan dadah dan NPRA. Jawatan Kuasa Imunisasi Pakatan Harapan yang dianggotai oleh 9 wakil rakyat gabungan Parti Pembangkang termasuk bekas Menteri Kesihatan Zulkifli Ahmad dan beberapa lagi doktor perubatan dalam satu kenyataan menyokong rancangan kerajaan dalam program berkenaan. Pakatan Harapan akan menyokong usaha Kementerian Kesihatan dalam program imunisasi kebangsaan. Pada masa yang sama, kami juga menyeru supaya wakil ahli Parlimen Pakatan Harapan juga dimasukkan dalam jawatan kuasa program imunisasi COVID-19 kebangsaan untuk menunjukkan bahawa program imunisasi ini adalah sesuatu usaha yang bersifat bipartisan dan demi kepentingan negara, kata jawatan kuasa tersebut. Sekejap. Difahamkan kerajaan sedang mempertimbangkan untuk menggunakan vaksin dari pelbagai sumber. Justru rakyat Merhain ingin bertanya adakah vaksin yang diberi pada fasa 1, 2 dan 3 berbeza dari segi kualiti dan keberkesanannya. Isu ini timbul kerana vaksin-vaksin tersebut melaporkan keberkesanan yang berbeza. Menurut laporan biospace.com, keberkesanan Pfizer BioNTech ialah 95%, Sputnik V 91.4% dan AstraZeneca, University of Oxford, keberkesanannya sekitar 70% sahaja. Sementara itu, menurut ujian klinikal di Brazil, keberkesanan Sinovac hanya 50.4%. Keberkesanan vaksin ini jauh lebih rendah daripada yang didakwa, menurut laporan BBC.com memetik sumber penyelidik Brazil. Laporan mengenai prestasi pelbagai vaksin ini amat menggusarkan. Diharap semua warga negara mendapat dos suntikan yang sama dengan kualiti dan keberkesanan juga sama. Kerajaan hendaklah telus dalam isu imunisasi ini dan menjelaskan maksud kelulusan bersyarat bagi vaksin-vaksin selain Pfizer BioNTech. Jangan ada amalan 2 darjat dalam program imunisasi ini. Tan Sri Muhyiddin Yassin nampaknya ingkar titah Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bahawa Parlimen boleh bersidang semasa tempoh darurat. Kata timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Datuk Muhammad Rashid Hasnun, Dewan Rakyat tidak akan bersidang pada 8 Mac hingga 8 April ini. Menurut beliau, tarikh awal yang dijadualkan itu sebelum pengisytiharan proklamasi darurat oleh Yang di-Pertuan Agong. Justru tarikh persidangan akan datang masih belum ditentukan. Kita masih belum ada
pada tarikh pembukaan sidang Dewan Rakyat pada tahun ini. Ada beberapa prosedur yang kita perlukan, jadi ia bukan seawal 8 Mac ini, katanya dalam satu kenyataan. Adakah Muhammad Rashid buat-buat tak faham titah yang di-Pertuan Agong? Apabila baginda menitahkan Parlimen boleh bersidang, sewajarnya jadual asal persidangan Parlimen diteruskan. Sebaliknya, apa yang gerombolan Tebuk Atap lakukan ialah mengadakan solat hajat di Masjid Putra. Menurut laporan, solat hajat itu sempena setahun pentadbiran Kerajaan Perikatan Nasional berjaya merampas kuasa pada hujung Februari tahun lalu. Turut serta ialah Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, Menteri Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Abakri pun turut sama. Paling tak masuk akal solat hajat itu anjuran Jabatan Agama Islam Malaysia JAKIM dan disempurnakan dengan disertai lebih 200 jemaah yang diimamkan Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Dr. Luqman Abdullah. Solat hajat itu mengundang komen dari pelbagai orang aktivis dan netizens di media sosial dan Facebook. Datuk Dr. Ismail Saleh dalam hantaran ringkasnya berkata, sambut 1 tahun pengkhianatan Kerajaan Tebuk Atap dengan solat hajat. Komen aktivis Muhammad Mukhlis lebih sinis. Pernah tengok tak orang rompak bank lepas tu solat hajat berkumpulan sempena setahun ulang tahun merompak? Mungkin mereka pakai kaedah fik rompak bank yang kurang mudarat dari rompak masjid, ujarnya. Netizens Ahmad Badru Rizwanullah pula berkata, tak pernah dibuat mana-mana kerajaan sebelum ini buat solat hajat untuk politik di masjid awam. Kalau nak buat di pejabat parti tak kisahlah, buatlah kat markas PAS, taman melewa ke. Aktivitis Husin Jan mengaitkan keputusan Perikatan Nasional baru-baru ini yang menaikkan cabutan khas nombor ekor dari 8 kali pada tahun 2020 kepada 22 kali tahun ini. Malam ini ada bacaan Yasin solat hajat setahun Tebuk Atap. Nak heran apa tuan-tuan? Judi bertambah pun solat hajat. Oh. Aktivis Tarmizi Muhammad Jam pula menyindir skam agama era Tebuk Atap selepas mereka merompak, menyamun, khianat, merasuah selamba saja mereka tersengih buat solat hajat. Nampaknya gerombolan ini hanya bergantung kepada Yang di-Pertuan Agong untuk kepentingan diri. Jika tidak, titah baginda dikesampingkan. Adakah mereka ingat Allah tidak melihat perbuatan mereka yang merampas mandat rakyat dan kemudian enggan dipertanggungjawabkan untuk semak dan imbang di Dewan Rakyat? Apakah mesej yang ingin disampaikan oleh Muhyiddin dan Menteri Agamanya? Kudeta ini sudah halal kerana kini perampas sudah menjalankan solat hajat. Rakyat mahu melihat wakil rakyat menjalankan tugas yang diamanahkan di Dewan Rakyat, bukan solat hajat. Untuk memberi gambaran kononnya kalian di pihak yang benar. Jangan ingat rakyat bodoh kerana rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layar reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawad Yusof. Terima kasih untuk perhatian dan penilaian anda. Assalamualaikum, salam sejahtera.